Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kumpulan kami ialah penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Mari kita mulakan dengan definisi penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak. Golongan ini boleh ditakdirkan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun. Penderaan kanak-kanak ini boleh dikategorikan kepada beberapa jenis, antaranya ialah penderaan fizikal, penderaan mental dan penderaan seksual kanak-kanak. Penderaan dan pengabaian kanak-kanak juga boleh didefinisikan sebagai tingkah laku sosial yang tidak mematuhi norma-norma masyarakat atau tingkah laku devian, iaitu perbuatan menyimpang. Bukan itu sahaja, penderaan kanak-kanak tidak hanya tertumpu pada situasi kanak-kanak, ibu bapa atau penjaga, tetapi juga termasuk sesiapa sahaja yang diamanahkan dalam penjagaan dan pengawalan kanak-kanak seperti pembantu rumah, saudara mara, jiran ataupun guru-guru. Kajian mengenai penderaan dan pengabaian kanak-kanak adalah rumit dan kompleks. Antara kekeliruan yang sering berlaku dalam kalangan masyarakat ialah mengenai definisi penderaan kanak-kanak. Sebagai contoh, memukul anak boleh dianggap sebagai tindakan disiplin dari satu aspek, dan dari satu aspek yang lain juga boleh dilihat sebagai penderaan. Oleh itu, penderaan kanak-kanak sangat bergantung kepada pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap definisi penderaan kanak-kanak. Anak-anak merupakan rezeki ataupun hadiah yang tidak ternilai kepada semua umat manusia. Hal ini kerana anak-anak inilah yang akan menjadi penyambung keturunan sesebuah institusi keluarga pada masa akan datang. Mereka yang mentah dari segi pemikiran, tata susila dan etika amatlah memerlukan bimbingan dan pimpinan daripada orang dewasa untuk membentuk diri mereka supaya menjadi pemimpin yang berguna dan berakal pada masa akan datang. Kanak-kanak ini juga merupakan tunjang masa depan manusia dan negara. Namun begitu, terdapat segelintir manusia yang tidak mengambil kisah dan tidak mengambil peduli tentang perkara ini. Mereka menjaga anak-anak mereka tanpa rasa belas kasihan dan tidak berhati perut. Baru-baru ini, terdapat banyak kes penderaan kanak-kanak yang telah direkodkan. Hal ini boleh dilihat daripada kes-kes penderaan kanak-kanak yang tular di media sosial dan juga telah disiarkan di dalam sidang akhbar. Antara contoh kes penderaan kanak-kanak yang tular pada masa ini ialah seperti kes penderaan Bella, kes kanak-kanak dipukul sehingga usus pecah dan juga lain-lain. Kes penderaan kanak-kanak di negara kita sudah banyak direkodkan dalam kalangan masyarakat. Ini adalah disebabkan oleh sikap ibu bapa ataupun penjaga yang telah menganiaya dan menindas anak-anak mereka ataupun anak-anak jagaan mereka sendiri. Terdapat 4 faktor punca berlaku kes penderaan kanak-kanak. Faktor yang pertama ialah masalah rumah tangga. Ibu bapa yang sering bergaduh ataupun berbalah di hadapan anak-anak akan menyebabkan anak-anak mereka terpengaruh dari segi minda dan emosi. Disebabkan oleh ini, anak-anak mereka, minda dan emosi mereka akan terganggu di mana mereka akan menjadi kecewa, sedih dan berasa takut. Ibu bapa yang berada dalam keadaan marah akan melepaskan perasaan kemarahan mereka kepada anak-anak mereka. Dan menurut kajian daripada Azizah pada tahun 2017, kelemahan komunikasi antara ibu bapa ini akan menyebabkan anak-anak mereka menjadi mangsa keadaan. Faktor yang kedua ialah masalah di tempat kerja. Bagi ibu bapa yang bekerja dan berada di bawah tekanan ataupun desakan daripada majikan mereka akan menyebabkan menjadi stres.
bagi ibu bapa yang tidak dapat mengawal emosi mereka dengan baik, anak-anak mereka akan menjadi medium untuk ibu bapa ini melepaskan perasaan atau kemarahan mereka secara sama ada mereka sedar ataupun tidak sedar. Antara contoh kecederaan yang dilepaskan kepada anak-anak adalah seperti memukul, mencucuk puntung rokok di badan anak-anak ataupun memperkosa dan juga lain-lain. Lama kelamaan penderaan ini akan membawa kepada kecederaan serius atau dan paling teruk boleh juga membawa maut. Seterusnya ialah masalah kewangan. Bagi keluarga yang berpendapatan rendah, kebanyakannya anak-anak mereka akan terabai dari segi keperluan asas. Dan menurut kajian daripada Noremi pada tahun 2012, keadaan ekonomi yang tidak stabil, terutamanya di negara kita, akan berlakunya fenomena kemiskinan bandar. Selain daripada itu, kenyataan daripada Datuk Azizah Muhammad Dun pada tahun 2017 di mana beliau menyatakan bahawa isu kewangan ini akan menyebabkan pergaduhan di antara suami dan isteri. Selain kediaman yang tidak selesa juga mempengaruhi faktor masalah kewangan ini. Contohnya, keadaan rumah yang tidak selesa dan tidak tenang akan memarakkan lagi perasaan kemarahan di antara pasangan suami dan isteri ketika mereka sedang berbalah. Dan disebabkan perbalahan ini, kebarangkalian untuk anak-anak mereka terkena tempias daripada pergaduhan tersebut adalah tinggi, yang boleh menyebabkan kecederaan pada anak-anak. Yang terakhir sekali ialah kurang didikan agama. Islam mewajibkan semua umatnya untuk menjalinkan hubungan yang baik sesama manusia. Agama juga merupakan tunggak utama kepada pembentukan sesebuah keluarga. Jika pasangan suami dan isteri kekurangan ilmu ataupun kekurangan iman dalam perkara ini, maka perpaduan keluarga mereka juga akan menjadi lemah. Terdapat banyak ibu bapa di Malaysia ini yang tidak berpandukan kepada agama dalam hal menghukum anak. Kebanyakan ibu bapa ini menghukum anak-anak secara berlebihan dan cara ini adalah amat bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan kajian daripada Zainab pada tahun 2008, pasangan suami dan isteri yang ingin membina sebuah keluarga dan sebelum masuk ke alam perkahwinan, mereka haruslah mewujudkan kesedaran dalam hati mereka dalam memikul tanggungjawab sebagai ibu bapa dan juga mempelajari ilmu agama sebelum melangkah ke alam perkahwinan. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan-kesan penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Kes penderaan dan penganiayaan melibatkan bayi dan kanak-kanak yang sering kali tersebar di media sosial amat membimbangkan. Pelbagai kesan boleh dialami oleh kanak-kanak yang menjadi mangsa penganiayaan ini. Antaranya ialah kesan terhadap proses pembesaran kanak-kanak, fizikal dan juga psikologi. Kesan yang pertama ialah terhadap proses perkembangan diri. Jika kanak-kanak diberi tekanan yang berterusan dan didedahkan dengan peristiwa pahit yang berulang oleh dunia sekeliling mereka, ia dapat menjurus kepada masalah proses pembesaran serta kerencatan terhadap potensi mengembangkan diri dan perkembangan mental. Hal ini kerana otak bayi dan kanak-kanak melalui tahap perkembangan yang luar biasa berbanding orang dewasa.
Oleh itu, ibu bapa, penjaga atau orang di sekeliling haruslah memainkan peranan yang paling penting dalam menyokong pertumbuhan dan pembesaran otak kanak-kanak supaya mereka membesar dengan sihat, berkebolehan dan aktif. Kesan fizikal akibat penderaan lebih mudah dilihat kerana tanda-tanda yang ditunjukkan oleh mangsa dapat dilihat secara mata kasar. Kebiasaannya, mangsa penderaan secara fizikal akan mengalami kecederaan yang serius pada tubuh mereka dan menunjukkan tanda seperti lebam, bengkak, luka terbakar dan berdarah. Hal ini berlaku kerana mereka telah ditampar, disepak dan dipukul menggunakan objek keras dan tumpul sewaktu didera, sebagai contohnya kayu, tali pinggang, batang paip, penyangkut baju serta rotan. Perbuatan kejam ini akan mencederakan tubuh badan kanak-kanak sehingga menjadi parah kerana kanak-kanak boleh mengalami kecederaan di bahagian luar dan juga dalaman sehingga menjejaskan fungsi organ. Selain itu, kesan-kesan fizikal juga dapat dilihat untuk kes pengabaian kanak-kanak. Berdasarkan kajian yang dijalankan, kesan fizikal yang berlaku akibat pengabaian boleh diklasifikasikan kepada 4 jenis, iaitu kebersihan diri terabai dan tidak terurus, pembesaran terbantut, sering merasa tidak sempurna dan sentiasa berada dalam keadaan lapar dan letih. Bukan itu sahaja, kanak-kanak yang merasakan dirinya terabai akan mula hilang rasa percaya terhadap ibu bapa dan penjaga mereka. Namun begitu, perkembangan kanak-kanak akan pulih seperti normal sekiranya mereka ditempatkan di tempat yang mempunyai suasana yang bagus dan dicurahkan dengan kasih sayang yang secukupnya. Mangsa yang terkesan akibat penderaan dan pengabaian oleh orang di sekeliling mereka akan lebih cenderung untuk menghadapi masalah psikologi. Antara masalah psikologi yang ditunjukkan oleh mangsa adalah sentiasa berada dalam kemurungan, berada dalam ketakutan yang melampau dan cubaan mencederakan diri sendiri. Segala jenis penderaan ke atas kanak-kanak, tidak kira dalam bentuk emosi, fizikal maupun seksual, akan menyebabkan mereka berisiko tinggi untuk menghadapi kemurungan sewaktu meningkat usia. Hal ini berlaku disebabkan kanak-kanak lebih mudah untuk mengalami kemurungan berbanding orang dewasa. Ini kerana fungsi kognitif mereka terhad untuk menyerap tekanan di sekeliling mereka, terutamanya apabila mereka merupakan mangsa penderaan dan pengabaian. Selain itu, kanak-kanak yang didera mengalami trauma yang berpanjangan sehingga mereka sentiasa berada dalam ketakutan. Ketakutan yang dirasai oleh mangsa dera boleh menyebabkan mereka sentiasa membayangi kejadian yang telah menimpa mereka dan lebih teruk lagi apabila mereka mula berhalusinasi. Di samping itu, kanak-kanak yang mengalami gangguan emosi dan tekanan perasaan yang terlalu kuat cenderung untuk mencederakan diri mereka sendiri. Perbuatan mereka yang cuba mencederakan diri sendiri ini amat membimbangkan kerana ada sesetengah mangsa yang melakukan perbuatan itu dengan percubaan untuk mengakhiri nyawa mereka sendiri. Seterusnya ialah isu semasa penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Yang pertama, penderaan fizikal. Penderaan fizikal kanak-kanak merujuk kepada kecederaan yang tidak sengaja atau didera atau dipukul. Hal ini berlaku apabila terdapat kesan kecederaan pada tubuh kanak-kanak yang berpunca daripada perlakuan kasar ibu bapa atau penjaga yang diberi tanggungjawab untuk menjaga mereka. Sebagai contoh baru-baru ini, kes penderaan seorang kanak-kanak OKU yang didera dari segi fizikal secara teruk oleh pengasuhnya.
Dalam kes ini, pengasuh tersebut didapati memukul kanak-kanak itu dengan menggunakan penyangkut baju sehingga patah, memaksa kanak-kanak itu berdiri menghadap dinding seharian, menyimbah air panas ke tubuh kanak-kanak itu secara kerap dan memaksa kanak-kanak itu memakan najis sendiri sehingga muntah dan sebagainya. Seterusnya ialah penderaan seksual. Penderaan seksual berlaku dalam kalangan setiap masyarakat. Ia merujuk pada segala bentuk aktiviti seksual yang mempunyai tujuan untuk memenuhi nafsu seks orang dewasa melalui pornografi, gambar, perakam suara, filem, video, dirogol atau dipaksa melacur. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak berusia 13 tahun telah dicabul oleh bapa tiri selama 6 bulan di rumahnya sendiri. Hasil siasatan mendapati bahawa bapa tirinya berada di bawah pengaruh dadah. Yang ketiga merupakan penderaan emosi. Penderaan emosi merupakan bentuk gangguan psikologi terutamanya dari segi mental akibat didera dan dianiayai oleh ahli keluarga sendiri. Sebagai contoh, pada tahun 2016, seorang kanak-kanak berusia 10 tahun cuba untuk membunuh diri akibat stres. Setelah disoal selidik, didapati kanak-kanak tersebut tertekan akibat tersisih, kurang kasih sayang dan perhatian daripada kedua ibu bapanya. Oleh itu, gaya berkomunikasi dalam sesebuah keluarga dapat dilihat sebagai satu aspek penting yang boleh menangani isu ini. Sentuhan seperti ciuman dan pelukan kepada anak boleh menjadi satu terapi kerana mereka tahu mereka disayangi dan dihargai oleh ibu bapa. Rangsangan ini dapat mengurangkan perasaan terabai dan menggalakkan mereka untuk berani berkongsi perasaan dan masalah yang dihadapi. Seterusnya ialah pengabaian kanak-kanak. Pengabaian kanak-kanak didefinisikan sebagai ditinggalkan untuk memelihara atau lain-lain tingkah laku yang mewujudkan ancaman kepada kesihatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Salah satu contoh ialah pada Jun 2020, seorang kanak-kanak berusia 5 tahun ditemui bersendirian di tepi jalan di Kajang tanpa ibu bapa di sisi. Hasil siasatan didapati ibu bapa kanak-kanak itu yang berusia 30-an dan berwarga negara Thai bekerja di sebuah restoran di Kajang. Ibu kanak-kanak itu datang ke balai polis selepas menyedari bahawa anak mereka tiada di rumah. Ibu bapa dinasihatkan supaya tidak mengabaikan anak-anak kerana ia merupakan satu kesalahan Akta Kanak-Kanak 2001. Ibu bapa juga perlu menitik beratkan akan kehadiran kanak-kanak. Ibu bapa juga perlu menitik beratkan agar kehadiran anak-anak tidak terabai dan membiarkan mereka berjalan sendirian tanpa arah dan membahayakan diri sendiri dan orang awam. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai langkah-langkah mengatasi penderaan kanak-kanak. Yang pertama ialah peranan kaunselor sekolah dan pekerja sosial sekolah. Peranan kaunselor sekolah amat penting dalam membantu perkembangan psikologi pelajar secara sihat dan peranan kaunselor sekolah sememangnya tidak dinafikan kepentingannya. Namun begitu, peranan kaunselor sekolah mungkin terbatas kepada beberapa limitasi peranan dan tugas yang diamanahkan kepada mereka. Selain itu, sekiranya wujud keperluan untuk menangani kes pelajar di luar sekolah, maka kaunselor sekolah mungkin berhadapan dengan konflik peranan dan batas sebagai seorang kaunselor. Bagi mengurangkan kadar penderaan di Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia boleh mewujudkan jawatan atau posisi yang boleh dinamakan sebagai pekerja sosial sekolah. Jawatan ini berperanan penting membantu pelajar dalam menangani isu masalah peribadi yang tidak boleh diselesaikan oleh kaunselor sekolah. Pekerja sosial ini juga diberi kuasa untuk bertindak secara terus tanpa melalui pengetua sekolah. Pekerja sosial sekolah dipercayai mampu membantu pelajar secara lebih berkesan jika direalisasikan melalui jalinan kerjasama dan hubungan yang efektif dengan kaunselor sekolah, pentadbir sekolah, keluarga pelajar, pihak berkuasa dan badan-badan kebajikan yang membela nasib kanak-kanak. Justru itu, pekerja sosial haruslah ditempatkan di setiap sekolah di Malaysia, khususnya bagi membantu menangani kes penderaan dan pengabaian kanak-kanak secara lebih sistematik dan terancang.
Langkah-langkah untuk mengatasi penderaan kanak-kanak yang kedua ialah menubuhkan sistem perlindungan kanak-kanak di Malaysia. Sistem perlindungan kanak-kanak adalah salah satu program yang penting dalam pencegahan penderaan kanak-kanak. Kanak-kanak seharusnya menikmati faedah keselamatan sosial serta dilindungi oleh hak asasi. Mereka harus dibesarkan dalam keadaan sihat, tenteram dan ibu bapa merupakan pelindung mereka yang utama. Justru itu, sebuah badan perlindungan telah ditubuhkan di Malaysia dengan bantuan berbagai institusi lain untuk memantapkan lagi peranan pasukan perlindungan dalam mencegah penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Badan ini juga berfungsi untuk mendidik dan mengubah sikap ibu bapa yang tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Pusat Bantuan dan Perlindungan Kanak-kanak yang berkaitan dengan kajian ini adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor dan Wilayah, Persekutuan Pasukan Scan Hospital Kuala Lumpur HKL dan Pasukan Perlindungan Kanak-kanak Universiti. Pada hari ini, Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM menerbitkan statistik kanak-kanak Malaysia 2021. Kanak-kanak merupakan salah satu fokus dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12 dalam usaha negara mencapai status negara maju di samping melahirkan masyarakat yang saksama dan penyayang. Langkah-langkah untuk mengatasi penderaan dan pengabaian kanak-kanak yang ketiga ialah peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1947 telah memberi kuasa kepada seorang pegawai kebajikan masyarakat untuk bertindak sebagai pelindung kanak-kanak. Sekiranya pegawai kebajikan masyarakat menerima aduan, sama ada dari orang ramai, guru, jiran atau pihak hospital sekalipun, langkah pertama yang boleh diambil ialah membuat lawatan siasatan ke rumah mangsa berkenaan untuk memastikan keadaan sebenarnya. Jika keadaan kanak-kanak tidak begitu teruk, ibu bapa mangsa akan diberi khidmat kaunseling dari masa ke semasa. Antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat berhubung dengan penderaan dan pengabaian kanak-kanak adalah pusat aktiviti yang menyediakan pusat penjagaan kanak-kanak, tuition, kelas komputer, pusat sumber, rekreasi di dalam dan di luar pusat aktiviti, kelas motivasi bagi ibu bapa itu sendiri dan kanak-kanak, pendidikan keibubapaan dan bantuan kewangan jika perlu. Tambahan pula, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat boleh merujuk kepada agensi lain bagi perkhidmatan seperti rawatan perubatan dan kaunseling kepada ibu bapa dan kanak-kanak. Pemulihan di dalam komuniti misalnya mendidik kanak-kanak kurang upaya berdikari dan memberi latihan pergerakan fisioterapi kepada kanak-kanak tersebut juga merupakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dengan adanya perkhidmatan yang ditawarkan, ini sebanyak sedikit dapat mengurang atau membendung gejala penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Secara keseluruhannya, penderaan dan pengabaian kanak-kanak merupakan perbuatan keji dan jijik yang dilarang keras oleh agama. Faktor seperti masalah rumah tangga atau di tempat kerja, keuangan atau kurang didikan agama boleh menyumbang kepada penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Hal ini kerana perbuatan sebegitu seolah-olah bertujuan untuk memusnahkan keturunan sendiri. Selain itu, ia juga memberi kesan kepada kanak-kanak dari segi proses pembesaran, psikologi dan fizikal. Oleh hal yang demikian, antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah penderaan dan pengabaian kanak-kanak ialah kaunselor sekolah atau pekerja sosial sekolah perlu memainkan peranan dalam mengambil berat akan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak. Penubuhan sistem perlindungan kanak-kanak di Malaysia seperti Talian Nur dan peranan kebajikan masyarakat dalam menubuhkan pusat kegiatan kanak-kanak di kawasan penduduk yang berisiko tinggi. Ingatlah bahawa anak-anak merupakan amanah Allah yang suci dan bersih. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk membentuknya menjadi seorang yang baik atau sebaliknya.